juga daripada Sarawak seperti Sibu Rugby dan juga Sibu Division. Apa lagi daripada Sarawak ada? Sibu Bintulu bukan? Sibu saja daripada Sarawak. Dan yang lain-lainnya pasukan-pasukan daripada seluruh Sabah, termasuklah pasukan-pasukan terkuat seperti Eagles Rugby Club, Titanium, Oscar, juga pasukan daripada Labuan, VRC, Victoria Rugby Club. Dan yang sedang bermain di depan anda sekarang ini pasukan tuan rumah, Crocs RC, menentang Sandakan Old Boys ataupun SOBRC, Sobruk. Panggilan singkatannya, Sobruk memakai jersey warna putih dan juga hitam, manakala pasukan tuan rumah Crocs RC memakai jersey berwarna hijau, kuning dan juga hitam. Sandakan diwakili di bawah pengurusan Muhammad Aziz Khan bin Muhammad Yunus. Dengan senarai pemain seperti Zani Ivan Seni, Muhammad Said Syami, Muhammad Amizan Jamaluddin, Muhammad Anif Farhan, Muhammad Amirul dan beberapa lagi main seperti Peter Kong Kolyong dan juga Izzuddin Muhammad. Sandakan All Boys mencari kedudukan yang lebih baik. Dalam kehujanan ini tewas satu perlawanan, menang satu perlawanan semalam. Dan The Crocs RC menang kedua-dua perlawanan. Crocs RC tewas. Kalah dengan Mersing. Ya, dia orang ni satu grup dengan Mersing. Tewas dengan Mersing. Dan mencari kemenangan seterusnya untuk melayakkan diri mereka ke peringkat Cup. Di dalam pasukan Crocs ini juga ada terlihat kelibat Fairuz Rahman dan juga Akmal Pulut. Dan juga Khairul Amri di dalam pasukan dibawakan khas untuk memperkukuhkan lagi kekuatan pasukan tuan rumah menuju ke perlawanan Cup dan juga plate quarter final. All the best Khairul Amri, baru saja kita sebut nama Khairul Amri. Okey, mengikut penjadualan ni yang hari ini anda boleh lihatkan yang telah dipinkan di saluran live kami, ataupun boleh pergi ke Facebook Rugby Online, segala jadual yang akan berlaku hari ini. Kita belum dapat lagi jadual perlawanan-perlawanan untuk kategori cup dan juga plate. Belum tahu lagi mana yang masuk kerana ada 2-3 grup lagi yang masih berbaki. Try pertama daripada Crocs RC untuk meletakkan pasukan mereka 5 mata di harapan. Hari ini telah kembali dengan setting original Rugby Online. Anda nampak sudah siap dengan logonya, siap dengan scoreline-nya, siap dengan timingnya, nampak. Bawakan kepada anda yang terbaik. Dengan tak tidur semalam, setting balik perkara-perkara semalam itu pun meletup sistem tu. Bukan sistem tu, dia panggil apa? Software tu. Sampai ke tengah malam lagi tu meeting untuk memastikan anda di luar sana dan di seluruh Sabah khususnya mendapat siaran yang terbaik. Ada yang tak dapat nak datang ke Ningau ni, mungkin jauh daripada Ranau ataupun mungkin daripada Sandakan, mungkin daripada mana lagi tempat yang jauh-jauh dari sini? Beaufort Beaufort. Lagi apa? Tawau, jauh-jauh.
tak dapat bersama-sama kami menyambut kemeriahan, tetapi kalau diikutkan begitu ramai sekali yang datang dan mengikut pasukan-pasukan yang datang ke sini. Parents especially sebab ramai pemain-pemain muda yang terlibat dalam kejohanan ini. Conversion yang baik daripada Ud. Pendek sikit. Sudah pun on the line. Untuk try yang kedua 5 mata. Ramai parents yang datang, especially untuk support tim-tim pasukan ladies dan juga pasukan-pasukan muda utama dalam kejohanan ini. Sebab rata-ratanya kalau dah melibatkan seluruh Sabah, umur tu daripada dalam 16 sampai ke 20 tu memang ramai betul yang main, especially kategori 10 seperti ini. Dan juga 7 untuk wanita. Jadi semalam sangat suka kita untuk melihat parents daripada Tambunan, parents daripada Kudat team, parents daripada Ranau datang turun untuk memberikan support, dan juga parents daripada KK, beberapa tim Kota Kinabalu yang turut serta dalam karnival kejohanan Keningau Tens 2022. Sekali lagi kita ucapkan ribuan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada yang pertama-tamanya kepada tournament organizer saudara Romuald R.A. Piong yang mendapat kerjasama tak berbelah bagi daripada pejabat daerah Keningau di bawah pegawai daerah Keningau Walter Kenson yang juga merangkap pengurusi ahli jawatankuasa Keningau Tens 2022, memberi peluang kepada Rabbit Online untuk menembusi negeri Sabah untuk kali pertamanya, untuk kita bawakan lebih dekat lagi dengan aksi-aksi keseluruhan pasukan-pasukan yang bertanding di negeri Sabah. Mana-mana pasukan yang tak hantar tournament ni memang rasa rugi betul lah sebenarnya. Mereka ada semalam sebut beberapa pasukan atau beberapa daerah yang tidak menghantar, yang ada yang hantar tapi last minute pull over, pull out. Okay, ada sedikit masalah teknikal masing-masing. Tapi dengan hampir keseluruhan pasukan-pasukan dari daerah, ada Nabawan, ada Kimanis pula, ada Nabawan, ada Kudat, ada Penampang, ada Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau. Wah, sudah cukup untuk mencerminkan betapa keseluruhan negeri Sabah memberikan full support ke atas kejohanan ini. Ramai yang baru sedar semalam kehadiran Rabbit Online yang bawakan live, dan the mood suddenly berubah. Alhamdulillah, ramai orang yang berseronok. Juga dengan kehadiran pengadil perempuan yang pertama yang mengendalikan full game. Kita biasa melihat, saya pernah melihat sebenarnya ada satu tournament di Shah Alam ataupun Kuala Lumpur. Lupa lah apa tournament perempuan, ada satu referee perempuan bertugas mengendali perlawanan. Mungkin Abigail, tapi ada seorang lagi. Abigail satunya. Kali ini di Bumi Keningau ini kita berpeluang melihat Cikgu Lina, seorang lagi referee wanita yang semakin dikenali dan semakin mendapat perhatian. Dan semalam beliau mengendali 2 perlawanan kategori wanita. Satu lower rank punya game, satu higher level punya. Nampak? Kita tak kisah tentang the lower rank punya games ni. Dia ada bekas pelajar Universiti Perguruan Sultan Idris, UPSI, yang kembali pulang ke Keningau ataupun ke Tawau sebenarnya, dan hadir ke Keningau untuk menjadi salah seorang pengadil perlawanan. Tahniah kita ucapkan kepada Cikgu Lina. Kepada yang tak berapa kenal Cikgu Lina, boleh pergi cari kat Facebook dia ke, kat Facebook apa, dalam dunia referee dia sudah mula dikenali dan menjadi buah mulut orang tentang prestasi dan kecekapan yang beliau mengendali game rugby tens khususnya. Come on Sobruk, maaflah pagi-pagi ni biasanya mana-mana tournament pun kalau anda first game memang Abang Jack akan bercerita pasal tournament, the whole tournament, kisah pasal semalam, apakah perkembangan-perkembangan sejak daripada semalam, dan pasukan-pasukan, baki-baki pasukan yang bertanding. Jadi biasa the first 1 or 2 games ni kita just bagi anda menonton saja, tanpa ada ulasan, lebih kepada ulasan kejohanan dan pergerakan-pergerakan permainan ataupun pasukan-pasukan dan perlawanan-perlawanan sepanjang hari kedua, supaya kita dapat sedikit
gambaran tentang apa yang akan diberikan oleh kejohanan ini kepada kita sepanjang hari ini. Sayang sekali Nokon pula dah betul orang tu buat quick. Juga yang menarik perhatian di hari pertama ialah pasukan Sukma Sabah kategori wanita. Penampilan pertama pasukan Sukma Sabah, terus saja beberapa nama pemain terpancul keluar daripada senarai pemain itu, menunjukkan kehebatan yang sangat baik sekali pasukan Sukma Ladies untuk negeri Sabah ini. Beberapa pemain seperti winger pasukan mereka dan juga all the two centers tu memang betul-betul power gila lah tuan-tuan. So untuk tim Sukma lain, by experience of Abang Jeb sendiri, better watch out lah dengan Sukma Sabah ni. Sama macam kita, pasukan Sukma lelaki yang menunggu pasukan Sukma Kelantan pulang dari Birmingham tu, watch out. Sama jugalah macam tim Sukma wanita. Tapi yang baiknya, yang bagusnya, yang bijaknya, pasukan Terengganu Hanelang Ladies ada di Keningau di kejohanan ini dan menunjukkan kebolehan yang begitu dikagumi sekali oleh keseluruhannya. Semalam pasukan Sukma Sabah berdiri dekat tepi padang tu tengok Hanelang Ladies tu main. Mungkin coach mereka Brad Mika mengarahkan, tengok ini tim terror main macam mana. Dan sempat jugalah kita berborak pendek dengan Brad Mika, tanyakan tentang persediaan pasukannya menjelang Sukma Malaysia yang akan berlangsung pada 18 hingga 21 September nanti. Dan beliau sangat impress dengan perkembangan pasukan Hanelang Ladies yang hanya berusia 2-3 tahun saja untuk represent tim sepenanjung at that level, kan, betul tak? Cakap kalau setakat rugby ladies di Sabah dan Sarawak ni, jika bercerita tentang rugby di Sabah dan Sarawak ini, tentang ladies yang memang banyak bakat-bakat, penuh dengan bakat-bakat. Dan daripada Brad sendiri, keluar daripada mulut Brad sendiri, beliau telah pun terlihat beberapa ataupun 2-3 orang sebenarnya player daripada Hanelang Ladies ini yang boleh dipower ke satu level lagi. Atau juga dia beri peluang mungkin untuk mengemudi pasukan wanita kebangsaan peringkat umur 21 ataupun senior kelak. Itulah berita baik yang kita bawakan, bukan saja untuk rugby wanita, untuk Hanelang Ladies sendiri. Tapi bang, memang kalau awak datang dan awak follow Hanelang Ladies tu macam rugby online ni, sebab dia banyak hantar tournament mana-mana, memang semalam dia main tip-top meletup sampai kita tak sabar untuk menantikan pertembungan, mungkin di final, mungkin di dah tentu bukan semi final. Harap-harap mereka jumpa di final, tidak tersangkut di mana-mana. Ada beberapa tim yang berkebolehan untuk menutup peluang mereka, tapi tidak sabar kita untuk bertemu ataupun menayangkan kepada anda pertembungan di antara pasukan Sukma Sabah wanita menentang The Hanelang Ladies. Hanelang Ladies sudah the final 12, dengannya itulah skor yang akan dibawakan ke Sukma nanti. Begitu juga dengan Sukma Sabah. Ada lagi sikit-sikit je lagi lah player Sabah ni tengah SPM ataupun tengah sangkut dengan preparation dengan SPM, tak apalah. Tapi begitulah kisahnya. Satu lagi kisah yang baik yang kita bawakan dari hari pertama kejohanan Keningau Tens 2022. Satu lagi ialah Keningau Tens ini ada sekali ataupun serentak dengan Keningau Bike Fest yang berada betul-betul di luar kawasan stadium ni. Ada banyak semalam ketibaan grup-grup motosikal berkuasa tinggi sepanjang hari Sabtu semalam. Begitu bunyinya untuk memeriahkan suasana. Jadi penonton di stadium ni ramai, bukan saja
Hari kedua, game pertama sudah pun jadi hujung sana melibatkan pemain sandakan. Seterusnya berita daripada Birmingham. Kita pun dah sama-sama ramai-ramai malam tadi. Tengah pagi buta kita menonton perlawanan tempat ke-9 16 di antara Wales RC. Wales dan juga pasukan Bunga Raya Sevens kita. Yeay! Kita antara orang-orang yang happy lah. Siapa yang tengok live tu antara orang-orang yang happy. You get that chance to watch the best rugby sevens daripada Bunga Raya setakat half time. Awak akan jadi bangga gila lah sebagai penonton dan penyokong dan pendukung dan peminat dan apa Bunga Raya Sevens tu. Selama 7 minit pertama first half tu, anda akan rasa ya Allah terrornya budak-budak ni, terrornya player-player ni. Try daripada Ucop dan juga Untoh membawa sedikit senyuman, banyak senyuman kepada kita. Kita macam semua tiba-tiba terkedu dan semua teruja dengan persembahan dan kebolehan anak-anak muda Bunga Raya Sevens kita. Baru kita nampak bakat-bakat terbaik. Diorang tu umurnya baru 21, 20 tuan-tuan. 22 paling tua pun. Wan Azli bermain sangat baik sepanjang tournament. Aziz ada masa baik, ada masa tak baiknya. Masa attacking memang meletup, masa defending agak kucing-kacir. Sebab dia harapan kita di bahagian winger. Tapi apakan daya, memang perbezaan agak nyata sehingga Wales membawa permainan heavy mereka di separuh masa yang kedua. Tak larat main amatur Bunga Raya untuk menyekat kemarahan Wales. Dan kita dijadualkan bertemu dengan Jamaica. Tebabo, mana tahu kan, cari kemenangan pertama. Yang bawah satu lagi ialah Sri Lanka dan juga apa satu lagi Gambia ke apa kalau tak salah. Namibia itu. Mana tahu ada rezeki kita dapat standing yang baik. Itulah untuk kategori 12 16 kalau tak saya.